Assalamualaikum. Salam sejahtera warga Malaysia Runners. Korang semua sihat? Okey. So hari ni, pagi ni aku nak bercerita tentang macam mana aku maintain aku punya prestasi larian di peringkat aku yang dah berumur 42 tahun ni. Macam mana aku boleh maintain prestasi larian aku. Aku boleh maintain, maksudnya aku boleh maintain untuk 5km aku boleh buat 25 minit. Okey. Sebenarnya aku dulu aku start berlari pada umur aku 36 tahun. Kira aku serius dalam larian lah pada peringkat umur 36 tahun. Actually dulu aku ni seorang cyclist. Dulu memang kali pula. Dulu aku memang kaki kayuh basikal lah. Memang kaki lah merata, aku dah merata tempat kayuh. Maksudnya event-event jambori lah. Memang gila jambori dulu ni. Tapi lepas tu aku sengaja, orang kata, nak berubah angin, nak berasa berlari pula. So start umur aku 36 tahun, aku start berlari. Jadi dulu masa aku zaman aku newbie dulu dengan larian ni, macam mana training aku? Okay, actually dulu aku yelah, aku seorang yang bekerja. Maksudnya balik kerja dalam pukul 5, sampai rumah pukul 5 lebih. Okay, bila aku sampai rumah pukul 5 lebih, aku akan pastikan paling-paling command aku akan ada dekat bawah. Masa tu aku duduk quarters lah. Kiranya aku pastikan aku mesti ada kat bawah paling-paling kurang pukul 5.45. Okay, pukul 5.45. So pukul 6 aku boleh start lari lah. Okay, macam mana aku punya training masa tu, tempat aku berlari. Aku pilih permukaan bentuk muka bumi yang berbukit. Aku tak nak sesuatu yang selesa sangat, sebab aku sukakan orang kata biar ada, orang kata, adventure sikit. So aku pilih tempat aku berlatih untuk berlari tu, aku pilih yang ada flat, bukit, flat, bukit, flat, bukit. Kira macam berulang, flat, bukit, flat, bukit, flat, bukit macam tu. So itulah yang aku duk repeat. Masa tu aku tak ada gadget, pakai jam bodoh lah, jam cap ayam, G-Shock cap ayam. Sekadar boleh tengok masa minit, berapa minit aku lari tu je. So masa tu selepas dah berapa bulan aku training berlari, aku cuba masuk event. First event aku masuk 5km. 5km. Okay, masa aku start running tu, aku sengaja tengok aku start berlari pukul berapa, habis pukul berapa. So bila aku habis lari tu, aku tengok timing aku 24 minit. Lepas tu aku fikir balik, 24 minit. Masa tu kita tak tahu lagi pace ni semua ni. Orang kata memang tak faham lagi. Maksud orang kata maklumlah newbie kan, pace pun tak tahu benda. Lepas tu barulah kita cari member runners lah. Kita berborak dengan diorang. Kita kutip sikit ilmu pada diorang, apa benda ni. Barulah kita faham, ini pace macam ni, pace macam ni, pace macam ni. Lepas tu bila tengok balik 24 minit untuk 5km, pace 4 lebih. Masa tu kita bodoh tak tahu 4 lebih apa benda kan. Rupanya 4 lebih tu kira laju jugalah kiranya kan. Lepas tu daripada situlah baru kita ada rasa semangat, orang kata nak bersaing tu. Sebab sekali kita dah masuk event, dapat timing cantik, tu yang rasa macam nak lagi. Itu yang membuatkan kita untuk training lebih kuat lagi.
start pada yang tu, saya cuba lebihkan jarak larian tu. Maksudnya yang tempat yang sama tu, masa tu tak ada smartwatch. Masa tu saya pakai handphone. Saya download apps. Apps tu boleh kira lah jarak berapa jauh kita berlari. So masa tu pakai apps, nampaklah berapa km. Masa tu jarak larian yang saya training tu lebih kurang 5 lebih itu. So saya upgrade pelan-pelan, buatlah 7 kilo 8 kilo. So orang kata upgrade larian tu tambahkan sedikit jarak lah. Lepas tu sampailah saya boleh lari 10 kilo. Okay. And then bila saya dah mampu lari 10 kilo, saya cuba pula masuk event yang 10 kilo. Masuk event, banyak event saya masuk. Dekat KL, dekat Putrajaya, merata lah saya masuk event. Lepas tu selepas 10 km, saya nampak saya punya improvement, meningkat timing tu. So bila saya dah rasa sedap lagi 10 kilo, saya masuk pula yang HM. Okay, masuk pula HM, saya lari. Oh, lupa nak cerita. Actually masa yang 10 kilo tu, saya target dapat bawah 50 minit baru saya upgrade pergi HM. Tu saya punya ni lah. Itu pun atas nasihatkan kawan lah. Atas nasihat dia, orang kata apa, kita banyak brainstorm dengan member ni, larian macam ni. So bila saya dah dapat pecahkan yang orang kata 50 minit tu, saya boleh break untuk yang 10 km, baru saya naik kepada HM. Bila saya naik pada HM, saya buat timing. Lepas tu saya dapat pecahkan, dapat capai 2 jam per 21 km. So kita tumpat pula dekat FM. So itulah FM. Daripada zaman newbies, saya buat 6 jam setengah, up kepada 5 jam setengah, up kepada 5 jam, up kepada 4 jam 30 minit, up kepada 4 jam 18 minit. Itu catatan terbaik yang untuk FM lah. Larian FM KKL lah, 4 jam 80 minit. Okay, berpatah balik pada cerita tadi. Maksudnya macam mana saya maintain larian saya 25 minit per 5 km. Okay, orang kata macam mana selepas saya orang kata dah melalui banyak stage dalam larian tu, termasuklah dengan kemudian selepas FM saya masuk pula Ultra. Okay, selepas dah melalui pelbagai stage, barulah kita faham larian ni keperluan ni macam ni, larian ni keperluan ni macam ni. Maksudnya untuk 5 km keperluan training ni macam ni, kalau 10 km keperluan training ni macam ni kan, HM macam ni, FM macam ni, Ultra macam ni. Okay. Macam saya buat masa sekarang ni, ialah zaman sekarang ni dalam keadaan PKP ni, orang kata agak terbatas sikit lah, kita nak berlari jauh pun tak dapat. So macam mana saya nak maintainkan saya punya prestasi larian ni dalam tempoh PKP ni? Itulah, memandangkan kita ni sekarang ni dibenarkan hanya berlari di kejiranan, so sekadar boleh buat looping je lah. Larian pun tak boleh lah jarak jauh macam yang sebelum ni. So macam mana saya maintainkan saya punya larian? Okay, pagi tadi saya ada buat latihan interval. Saya buat latihan 400 meter speed, and then 500 meter slow jog, and then repeat balik lah. Interval 400 meter, then slow jog 500 meter. First saya buat warm up dulu 1 km, terus speed, rest, jog, speed, jog, buat 5 round. Okay, sekejap nak tunjuk contoh yang saya buat run pagi tadi. Okay, sekarang tunjuk contoh Okay,
Okey, graf yang anda nampak ni. Okey, ini untuk salah satu saya punya interval 400 meter kira catatan yang paling okey lah untuk pagi tadi. Saya buat catatan 420 meter, pace 401 average. Okey. Okey, ini kawasan perumahan je ni. Okey, sekarang saya nak tunjuk dari graf pace ya. Okey. Okey, saya tarik daripada sini. Daripada start saya berlari 4, pace 428. Okey. Lepas tu saya lari, then saya up terus ke pace 340. Okey, ini untuk 100 meter. Lepas tu drop ke pace 355. Okey. Dan naik balik ke pace 349. Drop 357. Naik balik ke 344 pace, drop 357, 350, dan last saya maintain pace 357. Okey. So itu bagi pace average 401. Okey. Sekarang kita tengok graf saya punya heart rate pula. Okey, heart rate saya starting 122. Okey, and then meningkat ke 136. Drop 134. 136 balik. Okey, drop tak banyak dalam 134. Okey. Drop 129 heart rate. Then 138. Okay, lastly 135. Jadi average saya punya heart rate 133 BPM. Okay, then saya tengok cadence. Saya punya average 169. Okay, starting saya punya cadence 166. Okey, 168 meningkat 170, and then meningkat ke 172. Okey, ending 172. Average 169. Okey. Itulah dia punya graf. Nampak? Okey. Berbalik pada cerita tadi lah, pasal interval. Minum air urin bagus untuk jantung. Iklan. Okay. So aku nak cerita apa kebaikan training interval ni pada aku. Apa kelebihan interval ni untuk sepanjang tempoh aku berlari ni? Apa kelebihan daripada aku? Apa yang aku dapat? Okey, interval sebenarnya latihan interval ni aku start latihan interval ni selepas aku selepas aku dah berilmu sikit lah. Dulu kurang ilmu, kita pun tak tahu ada buat interval lah, fartlek lah, tempo lah, apa lagi, macam-macam lah, LSD lah, segala bagai. Okey, selepas aku dah tahu ini barulah aku tahu. Itulah. Kita pun belajar pada orang. Kita bukan perfect, babe. Kita pun belajar pada orang. Okey. So apa yang aku dapat daripada latihan interval?
Apa aku dapat? Satu yang aku dapat daripada latihan interval ni, jantung aku dapat rasa jantung aku lebih yalah, orang kata lebih kuat. Kalau aku nak berlari, maksudnya setakat nak berlari, nak hold out 5km, 10km, Alhamdulillah boleh, tak ada masalah. Orang kata nak ambil speed pada cara, orang kata jarak yang tertentu lah. Maksudnya kita nak ambil speed setakat 2 kilo kan, tak ada masalah. Orang kata tak ada masalah. Dia macam mana nak cakap sebenarnya interval ni dia membantu jantung kita untuk berdegup dengan lebih pantas dikala kita perlukan. Itu maksud dia. Maksudnya bila masa kita nak speed, jantung kita boleh, orang kata boleh survive lah. Macam mana nak kata sebenarnya latihan interval ni dia macam supaya dia sebenarnya membantu kita punya jantung secara tak langsung, membantu kita melancarkan kita punya pernafasan. Ini apa yang aku rasa lah, melancarkan kita punya pernafasan sewaktu kita berlari. Secara tak langsung juga, sebenarnya interval ni kita boleh nampak kita punya tahap, kita punya speed tu dekat mana, kelajuan maksimal kita kat mana. Tapi macam dalam yang latihan interval aku ni, sebenarnya yang ni fairly speaking aku tak tekan habis lagi sebenarnya. Sebab yalah, kawasan kejiranan gila kau nak lari pace 3 lebih, kau nak kena baling menyapu yang buat hal. So ini latihan interval aku maintain pace 4 je lah. Tapi 4 tu pun kira bagi aku dah, yalah tu pun kira laju jugalah. So at least aku buat latihan speed jugalah. Okay, apa kelebihan interval ni? Okay, lagi kelebihan interval ni dia macam sesuatu yang menyeronokkan. Engkau tak payah nak ikut, okay, ini kena buat gini, buat ni, tak. Dia benda yang bebas. Engkau boleh buat jarak yang, maksudnya kau nak buat jarak speed, jarak slow, ikut pada masing-masing. Kau nak buat jarak 200 meter, lepas tu jogging 200 meter pun tak apa, 200 meter boleh, 400 meter boleh, 600 meter ataupun 500 meter, 1 kilo pun boleh. So terpulang pada masing-masing. Janji kau buat speed mesti ada rest, dan pulang balik speed kau mesti ada rest. Itu je. Berapa kali kena buat repeat itu bergantung pada masing-masing lah, bergantung kepada kemampuan masing-masing lah. Jangan sampai nak masa diri pula. Macam aku biasa buat interval training. Aku buat, ada masa aku buat 200 meter. Okay, lepas tu aku buat 400, 600, and then 1 kilo. Ni yang biasa aku buat lah. Dia punya repetition dia dia punya repetition dia biasa aku buat, kalau dalam 1 kilo repetition aku buat 5. Kalau selarat buatlah 7 ke 8 ke. Kalau betul-betul larat nak buat 10 pun buatlah 10. Gitulah. Tapi at least paling-paling kurang, kalau kau buat latihan interval ni sebenarnya menjimatkan masa, dan kau boleh set larian kau tu kau nak macam mana, nak jarak macam mana. So kau dah boleh set dah, kau boleh habis timing pukul berapa. Senang kan? So sebenarnya interval ni bagus. Tapi cumanya interval ni kita tak boleh buat selalu lah. Sebab dia latihan yang orang kata, sebab dia kau lari pada full speed. So kalau kau buat harian tak boleh, bahaya, boleh mendatangkan injured. So at least buat seminggu dalam sekali 2 tu okey lah. Macam aku, contohlah ambil 5 hari. So 2 hari aku buat training untuk fast, 3 hari aku buat easy, 2 hari aku rest. Sebab aku bukannya orang kata ni di masa yang sama aku kena jaga juga kesihatan aku. Tak boleh lah aku nak bedah sampai betul-betul injured, bahaya untuk aku kan. Aku pun dah umur dah 42 kan. Bukan macam
orang kata 20-an. Tu lain dengan sekarang lain babe. So aku kena jaga diri juga. So latihan yang aku amalkan tu, interval tu aku biasa buat seminggu sekali ataupun 2. So jarak larian tu ikut pada masing-masing. Tapi macam aku lebih prefer 400 meter ataupun 600 meter. Aku buat repetition, buat 5 kali. Lepas tu rest. Dalam selang-selang tu buat rest lah. Lepas tu after finish, buatlah cooling down buatlah dalam, ikutlah 2 kilo boleh, 3 kilo boleh. Orang kata lari santai, relax, nak merenggangkan otot kaki tu. So interval training ni, bila kau dah biasa buat, kau akan rasa macam dia sebenarnya apa tahu, dia akan meningkatkan kau punya bila kau berlari tu, contohlah tak payah ambil banyak lah, ambil contoh 5km, sebenarnya dia improve kau punya timing larian tau. Tu kan improve. Sebab semenjak dululah, aku tak ingat tahun bila aku start buat training interval ni. Semenjak aku buat latihan interval ni, aku nampak aku punya timing 5km tu nampak semakin bagus. Yelah, daripada 25, 24, aku mampu buat 23, then 22. Dia macam ada bagi satu orang kata peningkatan tu memang dia punya improvement tu memang nampak. So walaupun nampak latihan ni nampak alah setakat lagi 400 meter ulang-ulang, rehat, lepas tu habis. Nampak macam biasa kan, tapi sebenarnya dia membantu. Memang bantu, banyak bantu. So apa yang aku boleh katakan dekat sini, interval training ni memang bagus, korang boleh amalkan. Tapi kalau korang nak dapatkan, yelah sebab aku ni pun bagi bunga-bunga je, secara detail, saintifiknya aku bukanlah pakar sangat buat tu. Okay, kalau korang nak lebih lanjut, korang boleh tanya coach-coach dalam Malaysia Runners lah. Ada ramai coach yang berpengalaman, dia punya pengetahuan lagi tinggi, ilmu dia orang lagi tinggi. Aku sekadar boleh bagi bunga-bunga apa latihan yang aku buat biasa, tu je lah aku cerita. Okay, so lagi satu kelebihan interval ni sebenarnya dia macam mana kata dia, bila kau biasakan buat latihan interval ni, so untuk next punya run, macam mana nak kata, kau dah ada satu macam kadang-kadang kalau kau jarang kalau training sekadar okay, hari-hari training biasa 5 kilo ke 5 kilo gitu, tapi akan sampai satu tempoh kau akan macam malas nak lari kan. Sebab bukan apa, dia macam kau akan rasa macam buat benda yang sama je, dia akan tiba rasa boring. Jadi aku pun dulu masa aku tak tahu latihan interval ni, memang sampai satu tahap, sampai satu masa tu aku rasa macam bosan gila nak lari 5 kilo je hari-hari. Boringnya. Lari 5 kilo balik, lari 5 kilo balik, lari 5 kilo balik. Boring gila. Tak rasa boring ke? Itu yang selepas benda tu aku tanyalah member runners, apa latihan yang korang biasa buat? Ini apa semua. Tu yang aku dapat kutip sikit. So salah satu latihan yang aku buat itulah interval training. Interval training ni memang dia sesuatu yang fun, yang seronok, yang tidak membosankan. Korang memang akan rasa benda ni macam sesuatu yang seronok sebenarnya, walaupun penat, tapi korang akan dapat kepuasan tu. Sebab korang speed relax, dia bagi kau berlari dengan pantas, lepas tu dia bagi masa kau relax. Dia benda seronok. So kalau korang rasa korang nak maintain larian korang, korang nak improve speed larian korang boleh cuba buat interval. Aku recommend buat interval lah. Cumanya untuk lebih lanjut, lebih detail, korang boleh refer kepada yang lebih arif lah, macam coach-coach dalam Malaysia Runners, kau boleh refer kat dia orang. So apa lagi cerita kat korang? Latihan pagi tadi aku pakai kasut ni lah.
Fly 3. Actually aku pakai D0, dia ringan. Bila Fly 3 dia berat sikit. Yelah dia 260 gram, D0 baru 200 gram. Tapi tak apalah, latihan je pun. So itulah aku nak cerita apa yang aku buat untuk maintain larian aku supaya maintain 25 minit per 5 km. Ya, betul. 25 minit untuk 5 km. So itu je lah. Ini yang part 1. Nanti next aku buat video yang lain pula. Sebab kalau aku cerita kat korang daripada apa-apa ni semua segala bagai, sampai besok tak habis. Okay, so ini part 1. Nanti next aku akan buat yang part 2, part 3. So kalau korang nak tahu video-video yang berikut nanti, apa yang aku punya updates, so korang boleh follow aku punya apa ni, YouTube lah. So korang boleh subscribe lah. Okay. Apa lagi cerita korang? Tak ada apa lah. Nanti next apa-apa lagi yang latihan yang aku buat, aku akan story dekat korang lah. Okay lah, tu je. Okay, Assalamualaikum. Okay, bye.